Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma alimna ma yanfa'una wa fa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi. Okey. Pejam celak kita sekarang dah berada di 10 yang terakhir Ramadan. Sebelum ni, di bulan Ramadan yang lepas, selepas Ramadan yang lepas, tengok-tengok kita dah masuk Ramadan yang baru. Kemudian bila dah masuk Ramadan yang baru, tengok-tengok kita dah 20 hari, 19 hari berpuasa, 18 hari, dan kita dah di penghujung Ramadan. Itulah masa berlalu begitu cepat. Dan tengok-tengok umur kita dah semakin meningkat, semakin dekat dengan kematian. Dan kematian ni bukan kira umur tua ataupun muda, tapi kematian mengikut ajalnya. Ada yang ajalnya tua, ada ajalnya muda. Ada seorang kenalan saya baru dapat berita semalam, pagi tadi, dia meninggal. Suami dia Datuk Adnan ada Ma'at Hafiz di Kuala Kerai. Jadi dia mungkin ada urusan bisnes. Isteri dia memang sakit, tapi bila sihat, dia bawa isteri dia pergi Bosnia. Kemudian dah lama sampai sana, sakit, buat operation. Sepatut dia balik lama dah, tapi sebab sakit, isteri dia di hospital di Bosnia, buat operation 2 kali. Dan pagi tadi meninggal. Mana ajalnya di bulan Ramadan, tapi di Bosnia. Jadi kalau ajal dia di Bosnia, dia kena pergi kat sana. Itulah ajal. Dan saya pernah cerita, ada kawan yang sama solat dengan saya di surau depan rumah saya, 4-5 hari yang lepas. Lepas solat subuh, dia balik rumah naik motor, kena langgar, mati. Sebab tu Allah kata, ya ayyuhallazina amanu ittaqullah, bertakwalah pada Allah, wal tanzur nafsun ma qaddamat lighadin. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Benda yang paling asas, yang paling penting dalam hidup kita sebelum kita mati ialah pastikan kita sentiasa bertakwa kepada Allah. Kemudian Allah pesan, wal tanzur nafsun, setiap orang, setiap jiwa adalah sentiasa memerhati, sentiasa berfikir tentang apa ni? Tentang yang jarang manusia berfikir. Dan kadang-kadang manusia malas berfikir. Kenapa? Sedangkan ia adalah sangat penting dalam hidup manusia. Iaitu Allah kata, wal tanzur nafsun ma qaddamat lighadin. Perhatilah setiap orang apa yang dia telah siapkan untuk hari besok. Untuk hari besok ni ialah untuk kematian. Jadi dalam ayat ni Allah kata, ma qaddamat lighadin, apa yang dia sediakan untuk besok. Kenapa Allah guna perkataan besok? Maksud besok tu ialah hari akhirat ataupun kematian lah. Sedangkan bukan semestinya kita mati besok. Ada orang tahun depan baru mati kan. Tapi Allah guna perkataan besok. Sebab
Pepatah Arab mengatakan kullu atin qarib, setiap yang datang pasti dekat. Tengok kita dah bulan Ramadan yang lepas dengan bulan Ramadan ni kita rasa baru je berpuasa, kan? Dan baru bulan Ramadan ni baru je kita mula, tengok-tengok dah sampai penghujung. Jadi setiap yang akan datang sebenarnya dekat. Sebab tu Allah guna perkataan besok. Besok. Dan mungkin kita betul-betul mati besok, kan? Yang penting perkataan ghadan ataupun perkataan besok tu menggambarkan bahawa tempoh antara kita dengan kematian sebenarnya tak jauh. Tak jauh. Sebab tu rahmat Allah, sayang Allah pada kita, Allah suruh kita sentiasa berfikir tentang apa? Tentang amalan untuk kita bawa besok. Perhati. Ini Allah bercakap dengan siapa? Dengan orang yang beriman. Sebab pemikiran orang beriman ialah di akhirat. Orang beriman tahu hidup dunia adalah sementara. Hebat macam mana pun akhirnya masuk tanah. Pakaian banyak macam mana pun, mahal macam mana pun, akhirnya pakaian terakhirnya ialah kain kafan, kan? Jadi Allah tahu manusia ni cukup mudah tertipu dengan dunia, leka dengan dunia. Akhirnya bila sampai saat ajalnya, semua manusia akan menyesal. Menyesal sebab apa? Adakah sebab tak berjaya di dunia? Bukan. Sebab tidak cukup persiapan untuk ke akhirat. Jadi hari berlalu begitu cepat. Sekarang kita dah berada di penghujung Ramadan, di 10 akhir Ramadan. 10 awal dah lepas, 10 tengah sedang, dan 10 akhir Ramadan inilah yang paling-paling penting, yang paling-paling utama, yang paling-paling besar ganjarannya. Tetapi kebanyakan umat Islam, yang 10 akhir Ramadan inilah yang kebanyakan mereka lalai, mereka tinggalkan. Kenapa? Kita tengok suasana umat Islam di mana-mana lah, kecuali Mekah dengan Madinah. Biasa kalau 10 akhir, semakin akhir Ramadan semakin kurang manusia beribadat, pergi ke masjid. Kenapa? Apa dia? Nak raya? Kan raya dah 50 kali raya dah. Tak puas lagi raya. Kuih pun sama je, kuih bangkit, kuih lemang kan. Sama je, tak boring ke? Kenapa kita di umur-umur kita ni masih memikirkan tentang raya kan? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bila masuk 10 akhir Ramadan, apa yang Nabi buat? Nabi tak pernah buat persiapan raya. Sebab Nabi tahu raya bukan mesti ada persiapan pakaian baru, kuih-muih, tak ada. Bahkan Nabi sebelum Ramadan pun kehidupan Nabi sangat-sangat dhaif. Biasa rumah Nabi tidak ada makanan 3 bulan. Bila ditanya pada Aisyah, apa yang Nabi makan? Aisyah kata, aswadani, 2 benda yang hitam. Maksudnya ialah air dan kurma. Maknanya makanan bagi Nabi ni tak ada. Ada makan, tak ada puasa. Sebab fikiran Nabi yang selalu Nabi fikirkan ialah tentang kehidupan selepas kematian. Maka sebab itulah bila 10 akhir Ramadan, apa yang Nabi buat? Apa yang Nabi buat bila masuk 10 akhir Ramadan? Kata dalam satu hadis, iza dakhala al-ashra al-awakhir, apabila Nabi masuk 10 akhir Ramadan, syazza mi'zarahu, Nabi kuatkan ikatan kainnya. Mi'zar ni kain yang diikat daripada pinggang ke bawah. Macam kita kain pelekat lah. Nabi kuatkan ikatan kainnya. Itu simbolik apa tu? Satu, Nabi jauhkan daripada isteri, tidak bersama isteri dia di 10 akhir Ramadan. Yang kedua, simbolik sebagai tanda Nabi gandakan ibadat di 10 akhir Ramadan. Manakala 10 awal, 10 tengah, Nabi solat malam sampai bengkak kaki, tapi Nabi tidur. Tapi bila 10 akhir Ramadan, Nabi gandakan lagi ibadat.
ada riwayat mengatakan Nabi tak tidur pun di 10 akhir, di malam 10 akhir Ramadan. Satu. Yang kedua, ahya lailahu. Nabi menghidupkan malam-malamnya. Nabi menghidupkan di 10 malam akhir Ramadan. Sebagaimana saya sebut tadi, ada riwayat mengatakan di 10 akhir Ramadan Nabi tak tidur pun. Kalau awal Ramadan Nabi solat walaupun lama, tapi ada juga waktu Nabi tidur. Kemudian yang ketiga Nabi buat ialah wa iqaza ahlahu. Nabi mengejutkan ahli keluarganya. Jom. Inilah rahmat Nabi. Nabi bukan untuk dirinya sahaja, tapi untuk keluarganya dan untuk umatnya. Jadi bila 10 akhir Ramadan, Nabi bukan nak dia seorang yang dapat Lailatul Qadar, tapi nak semua ahli keluarganya. Dia kejutkan ahli keluarga, jom kita sama-sama memburu Lailatul Qadar. Sebenarnya Nabi kita perlu tak Lailatul Qadar? Nabi tak perlu. Nabi dah dijanjikan surga yang paling tinggi. Dan dalam surga paling tinggi pula Nabi dijanjikan satu tempat yang namanya Al-Wasilah. Kan? Kita minta dalam doa selepas azan. Ati Muhammadanil Wasilah. Dah confirm dah. Orang pertama masuk surga pun Nabi. Orang yang paling tinggi dalam surga pun Nabi. Dan Nabi tak perlu Lailatul Qadar. Tapi Nabi tak pernah miss memburu Lailatul Qadar. Kita pula tak ada jaminan masuk syurga. Dan syurga yang paling tinggi pun lagi tak ada jaminan. Tapi kita, sejak kita berpuasa lah, berapa kali kita bersedia untuk memburu, untuk mendapatkan Lailatul Qadar? Berapa kali? Kenapa yang dijamin masuk syurga masih memburu mencari Lailatul Qadar? Yang tak dijamin masuk syurga, relax je. Kenapa? Siapa ada jawapan? Sepatut yang relaxnya siapa? Nabi. Nabi kata kamu pergi cari Lailatul Qadar. Aku tak apa, aku dah okey dah. Tapi keadaan macam terbalik dah. Kenapa? Apa dah? Nabi sebagai contoh, tapi tak ikut pun. Dia analoginya, biasa pelajar yang cemerlang, dalam periksa percubaan pun dia dapat keputusan cemerlang. Di antara pelajar cemerlang dengan pelajar yang pemalas, yang mana betul-betul bersedia, betul-betul berlomba, betul-betul study? Yang cemerlang ke yang malas? Sepatut yang betul-betul berusaha, yang malas kan? Sebab kamu tak cemerlang, kamu pemalas, kena ubahlah sikap. Tak, dia relax je, senyum je kan? Dapat result pun senyum je, sebab dia target dah kan? Yang cemerlang ni, yang study siang dan malam sampai pagi tak tidur, bila nak tengok result pun berpeluh. Betul tak? Itulah analoginya. Jadi manusia semakin dia beriman, semakin dia jamin masuk surga, semakin takut. Sebab tu Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, bila dia tahu Nabi bagi nama-nama orang munafik kepada Huzaifah Al-Yaman, dia pergi cek nama siapa. Kan dia dah tahu, Nabi sebut dalam satu hadis, dia jarak syurga, antara satu syurga ni ada berapa tingkat? 7. Ikut ayat Quran. Berapa ayat Quran? Okey, saya nak baca hadis. Ya, ayat Quran tu ayat Quran lah. Sabda Nabi daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu,
Man amana billahi wa bi rasulih. Siapa yang beriman dengan Allah dan Rasulnya. Satu, beriman dengan Allah dan Rasul. Yang kedua, wa aqamas salah. Dia mendirikan solat 5 waktu dengan sempurna awal waktu. Yang ketiga, wasama Ramadan. Dia berpuasa Ramadan dengan syarat-syaratnya, dan puasa yang betul-betul melahirkan, menjadikannya orang yang bertakwa. Maka Nabi kata, siapa yang beriman pada Allah dan Rasul, mendirikan salat dan puasa Ramadan, kana haqqan 'ala Allah an yudkhilahu al-jannah. Maka wajib ke atas Allah memasukkan orang ini ke dalam syurga. Mana Allah mewajibkan dirinya. Siapa yang beriman, solat dan puasa. Kemudian Nabi sambung lagi, jahada fi sabilillah. Dia berjihad pada jalan Allah. Ataupun jalasa fi ardihi. Ataupun dia duduk di tempatnya, di kampungnya, di negerinya yang dia dilahir. Maka Allah akan masukkannya ke surga. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, afala nubashirun nas? Wahai Rasulullah, boleh tak kita bagi berita gembira ni kepada orang ramai? Iaitu siapa yang beriman pada Allah dan Rasul, siapa mendirikan salat, siapa yang puasa Ramadan, Allah akan masukkannya ke surga. Maka Nabi faham maksud sahabatnya, surga ni ialah bukan semua orang beriman akan masuk surga. Dan bukan semua yang beriman, yang mendirikan salat dan puasa duduk di surga yang sama. Semua bergantung pada apa? Takat mana kualiti ibadat dia, kan? Kemudian Nabi kata, inna fil jannah mi'atu darajah. Sesungguhnya di surga ada 100 darajah, 100 tingkat. A'addaha Allahu lil mujahidin fi sabilillah. Allah sediakan tingkat-tingkat surga ini untuk orang yang berjihad pada jalan Allah. Dan dalam 100 tingkat atau 100 darajat ni, beza antara satu darajat dengan satu darajat, jaraknya berapa jauh? Antara langit dengan bumi. Mana kalau surga yang ke-100 dengan surga yang ke-99, jaraknya langit dengan bumi. Jadi kalau 100 surga tu nak sampai daripada surga yang paling bawah ke surga yang paling atas, kalilah bumi ke langit kali 100. Ada riwayat mengatakan jarak antara satu surga ke surga yang lain perjalanan 100 tahun. Menunjukkan apa tu? Luas dan besar. Allah kata, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu kepada keampunan Allah. Kemudian bersegera kepada surga yang seluasnya langit dan bumi. Jadi surga luasnya seluas langit dan bumi. Dan tingkat antara tingkat yang lain sejarak bumi dan langit. Okey, kemudian Nabi sambung lagi, fa iza sa'altumullah, apabila kamu meminta kepada Allah. Kita sekarang di bulan Ramadan dan dah nak masuk 10 akhir Ramadan, apa benda yang kita minta? Apa yang kita minta? Masa malam ke solat tarawih, masa tahajud ke, masa dekat berbuka, minta keampunan. Tak minta syurga. Oh, tak nak syurga, yang penting keampunan aja. Okey, Nabi kata, fa iza sa'altumul jannah, apabila kamu meminta apa-apa kepada Allah, fas'aluhu al-firdaus, maka mintalah kepada Allah surga Firdaus. Kemudian Nabi bagi tahu apa Firdaus ni? Fa innahu awsatul jannah. Surga Firdaus adalah surga yang paling tengah. Wa a'la al-jannah, dan surga paling tinggi. Dia paling tengah dan paling tinggi. Dia macam piramid, kan?
Dia paling tinggi dan dia paling tengah. Jadi yang lain rendah dan di sekeliling dia. Syurga Firdaus. Kemudian Nabi kata fauqahu, atas syurga Firdaus adalah arash Allah. Mana orang yang paling dekat dengan Allah ialah orang yang berada di syurga Firdaus. Dan daripadanya tafajjaru anharul jannah. Daripada syurga Firdaus mengalir sungai-sungai yang 4. Kita tahu kan di syurga ada berapa sungai? 4. Sungai apa? Sungai madu, susu, arak, Kausar tu sebelum masuk. Air bukan air biasa. Air biasa kat dunia. Air luar biasa lah. Luar biasa. Jadi semua 4 sungai tu sumbernya dari mana? Surga Firdaus. Dan semua para Nabi berada di surga Firdaus. Daripada situlah terpancar sungai-sungai 4. Dan surga paling tinggi, surga paling tengah, dan di atasnya Arash. Paling tinggilah Nabi suruh kita minta yang mana? Firdaus. Yang surga lain? Ada berapa surga semua? Tingkat dia 100. Kalau ikut hadis ni, tingkatnya ada 100. Tapi jenis surga ada berapa? 7. Apa dia? Kuat sikit. Rayyan pintu. Jangan bertukar pintu dengan surga. Dia pintu surga ada 8. Pintu surga ada 8. Tingkat surga kalau ikut hadisnya ada 100. Surga ada ulama kata 4. Ya Allah sebut dalam Quran, Jannatul Firdaus, Jannatul Ma'wa, Jannatul Na'im, Jannatul Adnin. Adnin kan? Jadi 4 surga tu Nabi suruh kita minta yang mana? Firdaus. Biasa kita minta surga. Kata minta. Biasa minta. Minta yang mana? Firdaus. Okey. Agak-agak kita ni layak tak masuk Firdaus? Ataupun sebelum tu, agak-agak layak tak masuk surga? InsyaAllah. Tapi ada sahabat Nabi, bila turun ayat daripada surah Al-Hujurat, Allah kata apa? La tarfa'u aswatakum fawqa sautin Nabi. Jangan kamu tinggikan suara kamu lebih daripada suara Nabi. Kesannya apa? Kesannya ialah an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Bila kamu tinggi suara kamu daripada suara Nabi, maknanya kamu tak beradab. Kamu biadablah. Kesannya semua amalan kamu sia-sia. Dan kamu tak sedar pun. Sebab kamu masih beramal macam orang Islam. Tapi sebab suara kamu lebih tinggi daripada Nabi, menunjukkan kamu tak hormat Nabi. Dan siapa tak hormat Nabi, sebenarnya dia tidak hormat Allah. Sebab yang mengutuskan Nabi siapa? Allah. Jadi sahabat ni, Sabit bin Qais, bila dengar ayat Quran ni, dia balik rumah, dia menangis. Dan dia tak keluar rumah. Jadi Nabi tengok, mana Sabit bin Qais? Maka sahabat kata, nanti aku cari di rumah dia. Bila sahabat pergi cari Sabit bin Qais di rumah, dia kata, sahabat ni beritahu, Nabi mencari kamu. Kenapa kamu tak pergi ke masjid? Dia kata, sebab aku sedih, sebab aku adalah ahli neraka. Kenapa pula? Kamu sahabat Nabi, amalan kamu okey. Sebab ayat yang turun semalam bagi tahu siapa yang suara lebih tinggi pada suara Nabi, semua amalannya, bila amalan sia-sia, zero lah. Bila zero masuk apa? Neraka lah. Padahal suara dia tu suara yang semula jadi, memang suara dia kasar. Tapi dia perasan ayat tu tuju pada dia. Faham tak? Itulah sahabat. Jadi bila diberitahu pada Rasulullah, Rasulullah kata panggil dia datang. Kemudian Rasulullah kata, kenapa kamu menghilangkan diri? Dia beritahulah,
Sebab ayat tu tuju pada aku. Dan Allah mengatakan amalan aku sia-sia. Nabi kata, innaka min alil jannah, engkau ni sebenarnya ahli syurga. Sebab suara kamu yang tinggi tu semula jadi. Faham tak? Pengajarannya apa? Pengajarannya apa? Pengajarannya sahabat ahli syurga perasan dia ahli neraka. Yang kita dengan perasan lah kan? Siapa yang sahabat Nabi perasan dia ahli syurga? Bukan sahabat Nabi, manusia yang perasan dia ahli syurga. Siapa? Yahudi. Dia kata apa? Wa qalu lan yadkhula al-jannah illa man kana hudan aw nasara. Orang Yahudi berkata, tak ada siapa yang boleh masuk syurga kecuali orang Yahudi. Nabi Muhammad, orang beriman, orang Nasrani masuk neraka. Orang Nasrani, Kristian pun cakap yang sama. Tak ada siapa boleh masuk syurga kecuali orang Nasrani sahaja. Yahudi, orang beriman, semua masuk neraka. Tengok, terbalik. Ahli neraka, perasaan dia ahli. Ahli syurga, perasaan dia ahli. Jadi kita nak perasaan yang mana? Kita nak perasaan yang mana? Kita ahli syurga ke neraka? Nak kata ahli syurga tak sanggup. Nak kata ahli syurga, nak kata ahli neraka tak sanggup. Nak kata ahli syurga macam perasaan pula kan? Jadi jawapannya ialah wajib kita beramal. Kita beramal dan buat amalan ahli syurga. Akhirnya kita serah kepada Allah. Okey. Jadi hadis ni nak bagi tahu apa? Syurga tu ada berapa? 100 tingkat. Dan Nabi suruh kita minta yang mana? Nabi suruh kita minta yang paling tinggi. Tapi bila kita minta yang paling tinggi, usaha kita pun kena janganlah usaha kita maintain je. Daripada balik sampai ketua, solat 5 waktu je. Tak ada tambahan. Tapi minta syurga Firdaus, tak sesuai lah kan? Okey, saya nak baca satu lagi hadis. Dia boleh menakutkan dan boleh menggembirakan kita. Okey. Hadis ni diriwayatkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Katanya, kana Rasulullah SAW zata yaumin jalisan. Satu hari Rasulullah berada ziarah jenazah di kubur Baqi' di Madinah. Lepas ziarah kubur, Nabi duduk bersama sahabat. Nabi duduk, sahabat pun kata, kami pun duduk bersama Nabi. Nabi pun bagi tazkirah. Kata Sayyidina Ali, wa fi yadihi udun, dan di tangan Nabi ada macam tongkat yang kutubihi. Nabi ketuk kat tanah. Kemudian Nabi angkat kepala, farafa'a ra'sahu, Nabi angkat kepalanya, lalu Nabi berkata, ma minkum min nafsin, tidak ada seorang pun kamu illa waqad ulima manziluha minal jannah wan nar. Tak ada seorang pun di kalangan kamu melainkan tempatnya di syurga ataupun di neraka telah dicatat oleh Allah. Allah dah tahu. Si A syurga, si B neraka. Muhammad syurga, Ali ke neraka. Semua Allah dah tahu. Maka sahabat pun tanyalah. Qalu, ya Rasulullah, balima na'mal. Kalau macam tu, kenapa kita beramal? Kalau Allah dah tetapkan. Kita nattaqil, afala nattaqil? Kenapa kita tak serah je pada Allah, tak payah beramal? Sebab kalau kita beramal macam mana pun, kalau dicatat sebagai ahli neraka lah. Betul? Dan kalau dicatat sebagai ahli syurga, tak beramal pun ahli syurga lah. Betul tak? Betul kan? Maka Nabi kata, jangan buat macam tu. Jangan tak beramal. Seolah sahabat menganggap amalan ni sia-sia. Dan amalan ni satu bebanan. Nabi kata, janganlah. I'malu. Wajib kamu beramal. Dan fakullun muyassarun lima khuliqa lahu.
setiap orang dipermudahkan lima khuliqalahu, dipermudahkan untuk buat apa yang Allah catik untuk dia. Maksudnya kalau Allah catik dia sebagai ahli syurga, dia jadi mudah nak buat amalan ahli syurga. Kalau Allah catik dia sebagai ahli neraka, dia akan dipermudahkan untuk buat amalan ahli neraka. Sebab itulah Nabi ahli syurga. Mudah tak Nabi nak buat ibadat? Mudah. Ibadat Nabi pula bukan kecil, bukan sekejap. Ibadat Nabi hampir sebahagian malam, sebahagian besar malam, sampai bengkak kaki. Kenapa? Sebab Nabi ahli syurga. Bila ahli syurga, Allah permudahkan dia melakukan amalan untuk ke syurga. Jadi kita tahu tak kita ahli syurga ataupun tak? Tahu? Tak tahu kan? Tapi kalau ikut hadis ni, kalau ikut hadis tahu tak? Macam mana? Apa tanda dia? Ha? Mudah nak apa? Mudah. Sebab itulah Nabi bila masuk 10 akhir Ramadan, cukup mudah bagi Nabi untuk berintikaf. Intikaf ni apa makna? Tinggal rumah lah. Tinggal rumah dan segala-galanya, urusan kerja, urusan keluarga, makan minum, keselesaan, tinggal duduk di masjid. Dan di zaman Nabi, masjid Nabi ada apa? Ada apa? Ada kipas, ada aircon, ada sediakan sahur, ada more. Tak ada. Dan lantai pasir. Bumbung pelepah tamar. Bila hujan bocor, basah. Bila hujan Nabi sujud, pasir tu melekat kat. Tapi Nabi boleh duduk 10 hari 10 malam. Berapa kali? 9 kali. Kan? Mana mudah tak bagi Nabi? Mudah. Kita pula, masjid kita semua ada. Ada aircon, ada kipas. Bila air pun dekat kan. Kemudian sediakan buka puasa, sediakan more, sediakan sahur. Tapi mudah tak kita nak pergi duduk masjid tu? Mudah ke susah? Saya tanya soalan. Mudah ke susah? Kenapa susah? Kenapa susah? Masjid kita jauh lebih selesa daripada masjid zaman Nabi. Masjid Nabi lampu pun tak ada, gelap. Agak-agaklah kalau masjid kita sekarang sama dengan masjid zaman Nabi, agak-agak ada orang pergi tak iktikaf? Tak ada. Buktinya apa? Masjid yang macam sekarang pun tak pergi. Jadi poin saya nak sebut di sini apa dia? Kalau kita dicatat sebagai ahli syurga, Allah permudahkan untuk kita buat amalan. Orang lain nampak susah, tapi kalau kita ahli syurga, mudah aja. Sebab tu bila sahabat kata, kalau macam tu kita tak payah beramal lah. Amalan ni macam sia-sia, amalan ni macam bebanan. Nabi tak. Nabi kata tak. Amalan akan jadi mudah bagi kamu bila kamu dicatat sebagai ahli syurga. Mudah nak pergi belajar, kan? Mudah nak baca Al-Quran, mudah nak bangun malam, mudah nak pergi masjid, solat jemaah 5 waktu. Mudah nak pergi iktikaf. Okey. Boleh ke? Dia iktikaf dengan masyarakat. Iktikaf ni duduk di masjid lah. Iktikaf maksud dia ialah duduk di masjid dan beribadat. Iktikaf dengan masyarakat kita dia macam apa, susah nak cakap. Macam orang duduk rumah banglo, nak suruh dia pergi duduk dalam gua. Gambaran macam tu lah. Walaupun masjid bukan macam gua, tapi sebab kita dah biasa sangat selesa, nak pergi duduk masjid tu macam pergi camping. Okey. Sebab sesuai dengan nafsu dia. Panjat gunung tak apa lagi. Panjat gunung, lepas tu pikul beg berat, okey lagi. Lepas tu duduk atas tu,
Sebab apa matlamatnya nak tengok? Nak tengok apa? Pemandangan je. Yang ni pergi iktikaf nak apa ni? Bukan nak tengok pemandangan, nak masuk surga, kan? Dan bila masuk, keluar tak? Tak. Bila panjat gunung tengok pemandangan, turun balik tak? Kenapa turun? Duduklah kat situ. Dah seronok sangat, kan? Menunjukkan apa? Nikmat kat dunia hanya sementara. Dia seronok sekejap je. Tak ada satu pun yang seronok kat dunia melainkan sekejap je. Kalau kita makan seronok, masa makan je. Lepas makan seronok lagi. Nak tahu seronok, bagi lagi setelah kenyang. Tak nak dah. Kita masa berjalan, kan, seronok, kan? Masa berjalan je, bila balik penat, letih. Lepas tu tengok bel, lagi pening kepala. Jadi Allah nak bagi apa? Surga yang tak akan penat, tak akan letih, tak akan sedih, tak ada sakit, tak ada demam, tak ada tua, tak ada mati. Tapi sebab orang tak nampak, kan? Dia sebenar, sebab itulah kenapa, apa hikmah Allah perintah Nabi Ibrahim hantar isterinya Hajar duduk tengah padang pasir. Apa hikmah? Seorang perempuan, seorang wanita dengan baby yang kecil duduk tengah padang pasir. Hantarlah tempat elok sikit, kan? Turki ke, kan? China ke. Apa hikmahnya? Pernah fikir tak? Kita senang je pergi Mekah, bila sa'i itu nampak lampu hijau, berlari. Kita peringat kepada siapa? Hajar. Kita tak merasai keperitan Hajar tu, kan? Soalannya, kenapa Allah perintah Ibrahim letak di tempat macam tu? Padang pasir, kering kontan, tak ada orang, satu pokok pun tak ada. Bukan rumah, pokok pun tak ada. Tengah padang pasir. Cuba bayangkan, kita duduk kat luar pun dah panas tengah hari, kan? Walaupun ada pokok. Lepas tu suami pula tak ada. Kenapa? Adakah Allah nak mendera Maha Suci Allah? Dan Mekah, kan, Kaabah, rumah Allah, kenapa di padang pasir, ya? Di padang pasir, di Mekah tak ada apa-apa, kan? Pemandangan tak cantik. Tengok unta, gunung, padang pasir. Sungai tak ada, pokok tak ada, kan? Kenapa Allah tak jadikan Mekah di New Zealand ke? Ada tasik-tasik. Kat Jepun ke, ada pokok-pokok, bunga-bunga. Kenapa? Sebab Allah nak beritahu, manusia akan tenang, manusia akan bahagia bukan sebab tempat, tapi manusia akan tenang, manusia akan bahagia sebab hubungannya dengan Allah. Kalau hubungannya dengan Allah, hatinya bersih, sentiasa mentaati Allah, dia tengah padang pasir pun dia akan bahagia. Bahkan dia duduk dalam perut ikan pun dia akan bahagia. Betul? Ashabul Kahfi bahagia duduk dalam gua berapa lama? 309. Jadi Allah nak begitu, kamu bahagia bukan sebab tempat. Sebab itulah Nabi, rumah Nabi kecil, tapi Nabi boleh bangun tak setiap malam. Dan bila Nabi bangun, Nabi solat baca 3 kul ke surah apa? Kenapa? Kalau ikut rumah Nabi, Nabi tak bahagia, kan? Nabi tak boleh bangun malam, sempit, panas. Tapi Nabi bahagia, boleh solat lama, berdiri lama sampai bengkak. Sebab bahagia itu ialah dalam hati, kan? Sebab itulah siapa yang boleh lawan nafsu dia, pergi iktikaf, duduk di masjid, bahagia dan bahagia. Siapa yang cuba sekali, dia tak akan miss, akan datang. Sebab bahagia itu dalam hati. Bila kita duduk di masjid, di rumah Allah 24 jam, tak ada gangguan, selama ni kita solat banyak tak gangguan. Kadang-kadang lewat sebab dunia, kadang-kadang solat awal tapi tak khusyuk, masuk juga dunia, kan? Solat sunat pun tak sempat, zikir pun tak sempat, baca Quran pun kelang kabut, baca Quran pun tak fokus. Maka Allah sayang pada kita, Allah bagi masa 10 hari 10 malam. Kamu ambillah peluang untuk rasa lazat beribadat kepada Allah. Lazat beribadat kepada Allah tanpa ada gangguan.
gangguan dunia ke, keluarga ke, urusan apa-apa pun, kawan ke, kedai mamak ke, tak ada dia. Tapi berapa ramai yang nampak tu? Sebab itulah Nabi dan sahabat bakal isteri-isteri Nabi pun berlomba, teruja nak menunggu malam 10 akhir malam Ramadan. Okey, jadi saya nasihatkan diri saya dan semualah. Kalau kita betul-betul yakin satu hari kita akan mati, maka buatlah persiapan. Persiapan yang terbaik, bukan yang cincai. Janganlah untuk dunia kita buat yang terbaik, nombor satu. Tapi untuk akhirat, cincai. Sedekah yang kita nak pergi dan kekal di sana, kan? Yang kita usaha betul-betul buat terbaik, yang kat dunia kita akan tinggal. Tapi itulah yang kita habiskan masa, habiskan umur, habiskan wang ringgit untuk benda yang kita akan tinggalkan. Satu keluarga yang besar. Jadi jadikan Ramadan kita ini adalah Ramadan yang terbaik. Sebab itulah Ramadan ni paling-paling asas, paling-paling penting apa dia? Dia Lailatul Qadar ke, baca Quran ke, solat tarawih ke, puasa ke, semua tu bukan matlamat. Bukan matlamat. Itu hanyalah sebagai alat ataupun mekanisme untuk kita dengan semua rangkuman ibadat tu kita capai satu target. Apa targetnya? Apa dia? Itu syurga tu di dunia lah, tapi kat dunia kita akan nampak tu hasil tu. Syurga di akhirat. Syurga di akhirat. Tapi semua ibadat tu dengan puasanya, solat tarawihnya, dengan intikafnya, dengan baca Qurannya, dengan tadabburnya, ini semua mekanisme, bukan matlamat. Semua ni kalau dilakukan dengan betul, dia akan menghasilkan sesuatu di dunia. Takwa. Takwa tak nampak, kan? Kita nampak tak takwa? Kita boleh tak kata ni muka takwa ni? Tak boleh. Ataupun kita mendakwa, saya sejak puasa ni takwa saya naik sikit, kan? Awak ni saya rasa macam tak naik-naik. Jadi apa hasil? Ketenangan kadang-kadang dia syok sendiri, kan? Penyanyi dia rasa tenang aja pergi di tepi pantai, kan? Okey. Dengar. Ulama mengatakan min alamati qabulil hasanah al-hasanatu ba'daha. Antara tanda amalan kita diterima oleh Allah, puasa diterima, tilawah Quran kita diterima, solat tarawih diterima, tandanya apa? Al-hasanah ba'daha. Kita buat kebaikan selepas itu. Takwa betul, tapi takwa tu tergambar dalam apa? Amalan. Sebab itulah contoh puasa, kan? Tanda puasa kita diterima, puasa Ramadan, apa dia? Kita buat puasa lain selepas Ramadan. Sebab tu disunatkan ada puasa sunat, kan? Puasa apa? Puasa 6. Tanda puasa dia diterima Ramadan, dia jadi mudah nak buat puasa 6. Itu tanda puasa diterima. Tapi kalau habis puasa Ramadan, ya Allah, macam keluar daripada penjara, tak pernah puasa sunat, merdeka, itu tanda-tanda amalan tak diterima. Dia pergi masjid bulan Ramadan, baik tak? Baik. Tanda solat Jumaat dia, solat tarawih dia terima apa dah? Tengok selepas Ramadan, dia buat tak? Continue tak? Mudah tak bagi dia? Hadis Nabi cakap apa tadi? Kalau dia ahli syurga, Allah akan permudahkan amalan. Orang tengok dia, ya Allah, peliknya, saya nak pergi masjid sekali hari Jumaat pun dah susah. Dia boleh setiap hari 5 kali sehari. Bagi orang tu mudah, Allah permudahkan. Sebab apa? Sebab dia ditulis sebagai ahli syurga. Habis kita macam mana? Ustaz, saya ni jenis susah, adakah saya ahli neraka?
Sebenarnya kita boleh, kita ada pilihan tak untuk buat ibadat? Kita ada pilihan tak? Ada. Kita nak pergi solat di masjid ataupun nak solat di rumah, kita ada pilihan. Dan Allah tak akan bebankan seseorang melainkan apa yang dia. Bila kita tak pergi, bukan ibadat tu sukar, tapi kita menyukarkan diri kita. Ada masalah dalam hati kita. Kita memang tak nak. Contoh kan, kita kalau buat dunia, kalau ditawarkan kerja, satu gaji 1,000, satu gaji 27,000, kita pilih yang mana? 27,000 kan? Tapi kalau solat kat rumah 1 pahala, solat di masjid 27 pahala, kita pilih yang mana? Pilih yang mana? Pilih yang mana? 27. Tapi beza tak orang hadir di masjid bulan Ramadan dengan selepas Ramadan? Beza? Beza sikit-sikit ke sangat ketara? Apa tanda tu? Cuba tanya diri sendiri. Kenapa aku pergi solat di masjid bulan Ramadan? Baik ke tak? Baik ke tak? Kalau baik, kenapa selepas Ramadan tinggal? Faham tak? Kalau aku tinggal, mana benda tu tak baiklah. Kalau baik, teruskan. Bila kamu tinggal, benda tu simple je. Salat puasa Ramadan, baik ke tak? Kalau baik, teruskan dengan puasa-puasa sunat. Jadi bila kita buat ibadat tak ikhlas kerana Allah, tak betul-betul nak berubah, dan kita buat hanya sebagai amalan kebiasaan, adab masyarakat buat, kita pun buat, maka orang tinggal, kita pun tinggal lah. Betul? Orang tak puasa sunat, kita pun tak puasa. Orang tak pergi masjid lepas Ramadan, kita pun tak pergi. Sebab kita buat bukan kerana Allah. Okey. Jadi pertama saya sebut tadi, tanda yang paling jelas orang tu bertakwa, hasil daripada puasa apa dah? Tengok amalan selepas Ramadan. Apa kebaikan yang dia buat di bulan Ramadan, dia sambung, continue. Okey. Kemudian tanda yang kedua. Tanda yang kedua, amalan kita diterima ialah dia puasa dengan Quran tak boleh dipisahkan. Sebab tu Quran turun di bulan Ramadan. Quran diturunkan di bulan Ramadan. Mulianya Ramadan sebab, antara sebabnya ialah sebab Quran. Kenapa? Kenapa Quran diturunkan bulan Ramadan? Quran diturunkan sebenarnya untuk, Allah sebut dalam surah Al-Jumu'ah ayat yang kedua, huwallazi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum. Allah telah mengutuskan di kalangan orang yang buta huruf. Orang musyrikin Mekah ni kebanyakannya buta huruf. Allah utuskan siapa? Rasul. Rasul tu pun di kalangan mereka. Rasul kita SAW pun buta huruf. Apa peranan Rasul? Allah sebut dalam ayat tu, yatlu alaihim ayatihi, membaca ayat-ayat Allah. Satu, tilawah. Yang kedua, apa dah? Yuzakihim, membersihkan. Membersihkan apa ni? Hati. Dan memurnikan akhlak. Dan yang ketiga, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, mengajar Quran, isi kandungan Al-Quran. Bukan maksud mengajar tajwid, mengajar isi kandungan Al-Quran dan hikmah. Jadi peranan Nabi tiga. Satu, tilawah, baca. Yang kedua, tazkiyah, mensucikan hati dan akhlak. Yang ketiga, mengajar. Yang mana dulu? Baca dulu kan? Lepas tu, mensucikan hati. Lepas tu, mengajar. Sebenarnya antara mensucikan hati dengan mengajar, yang mana dulu? Belajar dulu baru suci hati, ataupun suci hati dulu baru belajar? Suci hati dulu.
Belajar dulu. Tapi kalau ayat tu Allah kata suci dulu kan, baru ada ayat lain surah Ali Imran ayat 165, Allah sebut terbalik. Belajar, Nabi mengajar Al-Quran dan menyucikan. Terbalik. Surah Jumaat suci dulu baru belajar. Surah Ali Imran belajar dulu baru. Yang mana betul? Dua-dua betul lah, sebab dua-dua ayat Quran. Cuma kita nak faham, kenapa ayat lain surah Ali Imran Allah dahulukan belajar dulu baru suci. Surah Jumaat suci dulu baru. Dua-dua betul sebenarnya. Yang kata belajar dulu baru suci, betul lah. Kalau kamu tak belajar, macam mana nak sucikan hati? Macam mana kamu nak tahu benda ni haram, benda ni halal? Betul? Yang mengatakan suci dulu baru belajar pun betul juga. Sebab kalau hati kamu kotor, macam mana kamu nak pergi belajar? Antara penghalang utama manusia pergi belajar agama, tadabbur Al-Quran, apa dia? Hati apa dia? Sombong. Al-kibru. Kan? Semua yang tak belajar agama ni sebab sombong. Dan Nabi kata, siapa yang ada sifat sombong dalam hatinya, walaupun sebesar zarah, haram dia masuk syurga. Haram. Kita ada sebesar zarah ke sebesar gunung? Ada tak rasa sombong? Ada tak? Ada ke tak ada? Ha? Ada lagi? Bila nak sucikan? Lepas Ramadan. Dia sebesar zarah ni besar mana? Dia sombong ni, Nabi kata apa? Al-kibru, sombong. Ha? Nabi huraikan, sombong ni ada dua jenis. Pertama, batarul haq, tolak kebenaran. Bila dia tahu yang ni benar, dia tolak, tak apalah, itu sombong tu. Itu bukan sebesar zarah tu. Yang kedua, ghamtun nah, dia memandang rendah orang lain. Cukup, sombonglah tu. Orang macam ni haram masuk syurga. Dan kita tahu kan Iblis dulu kaki ibadat, tapi akhirnya dia laknat dan masuk neraka kekal. Apa dosanya? Apa jenazahnya? Ha? Iblis pernah tak ambil duit rakyat? Tak pernah. Tak pernah rasuah, tak pernah zalim pada orang. Tapi masuk neraka kekal. Sebab apa? Sombong. Dan dia sombong dengan Allah banyak tak? Sekali. Apa dia? Ya Allah. Allah kata sujud je. Satu je. Bukan dua sujud. Bukan tiga. Aba wastakbara fakana minal kafirin. Dia enggan sujud sebab sombong. Allah kata dia daripada orang kafir. Ya Allah. Baru satu. Saya nak tanya. Allah tawarkan Lailatul Qadar. Kalau beribadat lebih daripada beribadat 1000 bulan. Bukan 1000 tahun. 1000 bulan. Dia dulu Bani Israel, umur dia sampai 1000 tahun umur orang Bani Israel. Jadi dia berjihad 1000 tahun, dapat pahala 1000 tahun, tapi kena berjihad 1000 tahun. Dia salat 1000 tahun, dapatlah pahala 1000 tahun, tapi kena salat 1000 tahun. Yang umur Nabi Muhammad berapa? Umur umat Nabi Muhammad? Ha? 60? Antara 60 hingga 70. Yang lebih 70 tu jangan perasan. Ada semakin dekat lah tu. Jangan bangga saya ni umur panjang, sihat, sebab jaga kesihatan. Okey? Jadi umat Nabi Muhammad ni sahabat rasa jealous. Bani Israel untungnya umur panjang, ibadat pun boleh lama. Maka rahmat Allah kepada umat Nabi Muhammad, umur pendek tapi pahala sama dengan Bani Israel yang berumur 1000 tahun. Caranya apa? Ya Allah, kamu tak perlu panjang umur. Kalau kamu nak pahala, bukan 83 tahun, lebih pada 83 tahun.
Semuanya ibadat, semuanya bersih, tak ada dosa sikit pun. Dan kamu tak perlu beribadat selama 83 tahun. Kamu hanya perlu beribadat satu malam je. Cuma Allah tak sebut satu malam ni malam yang keberapa. Mana lebih baik? Allah sebut malam keberapa ataupun Allah umum? Ha? Kenapa umum lebih baik? Kan kalau sebut malam 27 senang. Kita fokus malam tu je, 10 malam tu je. 9 malam buat ketupat kan? Ha? Kenapa? Ha? Kenapa tak ikhlas? Tak, kalau katalah, kalau Allah tetapkan malam Al-Qadar 27 sahaja. Jelas. Kita pun beribadat pada tu kerana Allah. Kenapa tak ikhlas pula? Allah memang dah tetapkan malam tu. Sebenar rahmat Allah. Rahmat Allah apa dia? Allah tak nak kita dapat pahala sikit. Bila Allah tetapkan malam 27 sahaja, pahala kita sikit je sebab beribadat satu malam. Tapi Allah nak kita beribadat 10 malam. Maka Allah open tiket. Betul tak? Beza tak kalau Allah tetapkan malam 27 dengan Allah umum? Tak kira malam keberapa, yang penting 10 malam. Beza tak amalan kita? Sangat berbeza. Itulah rahmat Allah. Tapi orang tak faham. Kenapa tak bagi tahu jelas ni? Ha? Sama juga Allah. Ni. Allah tak tetapkan tarikh mati kita kan? Allah tak bagi tahu kita. Mana lebih tahu? Mana lebih baik? Kita tahu tarikh mati dengan tak tahu. Ha? Tak tahu. Tapi kalau tak tahu, terkejut kan? Mana, kalau kita tahu kan senang. Minggu depan kita prepare kan? Ha? Ini tak tahu. Tiba-tiba tengok mati. Amalan tak cukup. Bukankah lebih baik tahu? Subhanallah. Di situ rahmat Allah. Allah nak apa? Allah tahu. Kalau Allah tetapkan, Allah bagi tahu tarikh mati kita, apa kita akan buat? Kita tak akan beramal kecuali besok nak mati. Betul? Jadi amalan kita sikit ke banyak? Sikit tu pun belum tentu diterima. Tak. Lepas tu pula terlupa tarikh mati tu, habis. Ya Allah, mari dah malaikat maut kan. Tengok rahmat Allah. Bila Allah tak begitu, kita akan sentiasa beramal, sentiasa bersedia. Rahmat Allah. Jadi saya nak tanya, antara sifat yang tak baik, sombong kan tadi. Saya nak tanya, bila Allah nak tawarkan ganjaran amalan hanya satu malam tapi pahala lebih daripada 83 tahun, tiba-tiba kita tolak, sombong tak? Sombong tak? Berapa ramai yang sombong dengan Tuhan. Dalam amalan tak ke mana pun, walhasil balik asal kan. Ramadan lepas Ramadan sama je. Allah tahu Lailatul Qadar buat tak tahu je, balik kampung. Sombong. Sebab tu manusia paling tawaduk, paling rendah diri dan paling tahu menilai nikmat Allah ialah Rasulullah. Nabi tak pernah miss beriktikaf untuk dapat Lailatul Qadar. Ha? Satu, kalau kita dapat masuk syurga, Nabi suruh minta syurga apa? Paling tinggi. Kalau nak minta syurga paling tinggi, Lailatul Qadar buat tak tahu, mana boleh kan? Usaha kena lebih lah kalau nak syurga yang tinggi. Okey. Sebab itu kita dah pukul apa dah? 7.10. 7.20. Oh, kena berhentilah. Kena berhenti. Sebab malam ni belum ada Lailatul Qadar. Jadi saya nak apa ni bagi tahu siapa yang nak Lailatul Qadar, yang terbaik ikut cara Nabi lah, pergi intikaf. Boleh join kita orang di Masjid Bukit Jelutong, intikaf. Cuba rasa nikmat beribadat kepada Allah di rumah Allah tanpa gangguan urusan dunia. Nikmat. Betul tak? Selama kita beribadat ni kadang-kadang tak rasa manis, kan? Tak rasa khusyuk, tak rasa nak baca surah yang panjang. Kalau boleh nak cepat sudah aja, tak rasa manis. Jadi cubalah buat perubahan kali ini. Semoga Ramadan kali ini
lebih baik daripada Ramadan yang lepas, dan mungkin ini adalah Ramadan yang terakhir. Okey, cukup ah? Ada soalan? Tak ada soalan ah? Sebab masa dah. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang tidak baik daripada saya, dan sekiranya ada terkasar, tersilap, saya minta maaf. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa minit lagi azan? Boleh berdoa lah, minta surga Firdaus. Allah